Oleh sebab itulah muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ingatlah ya, itu yang Allah ceritakan orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang kita takut tadi ni syirik khafi ni. Syirik khafi ni, syirik yang tersembunyi ni ataupun yang kita tak sedar ni, ya. Sebab itulah kita sentiasalah banyak-banyak kita beristighfar. Cuba kita lihat, lepas sembahyang, pada sembahyang kita buat benda baik dah, selepas tu kita istighfar kan. Begitulah kita dalam waktu-waktu lain, kalau kita rasa kita ni bersalah, cepat istighfar. Kadang-kadang sebagainya, sama-sama kita, perkataan kita, percakapan kita menyakitkan hati saudara kita. Kita tak sedar. Kita tak sedar kan. Ya, kawan kita tu jenis kita, jenis tak melawan kan. Jenis tak melawan. Kalau melawan tu mungkin kita rasa apa? Terasa sikit kan. Mungkin. Jadi sebab tu pun kita apa? Kena banyak beristighfar, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi minhu ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam ahli jawatan Kesah Masjid, muslimin muslimah para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi yang berbahagia ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah, dapat kita menegakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kasih kita kepada junjungan baginda dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat 16 kali dalam pelajaran tafsir kita. Jadi insya-Allah segera meneruskan, kita lihat surah Al-An'am ayat yang ke-20. Ya, surah Al-An'am ayat yang ke-20. Baik. Jadi kalau kita lihat pada solat yang lepas, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Allah lah sahaja yang memberi manfaat dan boleh menolak mudarat, kerana dialah yang maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang berkuasa selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi maka kerana Allah Ta'ala tujukan kepada orang musyrikin dan termasuklah juga orang Yahudi, kerana mereka tidak membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW dan menerima Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai mukjizat kepada baginda, maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, tanya mereka, siapa yang punya penyaksian yang lebih besar, Nabi Muhammad atau mereka yang mendakwa tadi? Sebab tu Allah jelaskan tu, Allah yang menjadi saksi kepada Nabi SAW yang membuktikan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya itu dia sebenarnya ada sebab nuzul di situ. Sebab yang diriwayatkan, ada mengatakan pembesar-pembesar Mekah, mereka berkata, wahai Muhammad, kami tidak melihat seseorang yang membenarkan engkau dengan apa yang engkau bawa itu.
Sebab dahulu mereka sebelum ke Rasulullah Nabi Muhammad yang mereka percaya, yang mereka yakin. Tapi bila mana Nabi Muhammad SAW mendapat risalah, dapat wahyu, jadi orang besar-besar ni jumpa, kata mereka, Muhammad, kami tak nampak seorang pun yang membenarkan kerasulan kau itu. Malahan mereka mendakwa apa? Mereka bertanya kepada orang Yahudi dan juga Nasara, yang Ahlul Kitab. Malahan mereka itu menjawab apa? Mereka tidak mempercayai juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mereka minta kepada Rasulullah. Minta kepada Rasulullah apa? Tunjukkan kepada mereka siapa yang boleh menjadi saksi. Sampai setakat itu, siapa yang boleh menjadi saksi kebenaran baginda, mengatakan baginda adalah Rasul sebenarnya yang didakwakannya itu. Itulah yang Allah turunkan. Allah tanya, siapa yang lebih besar penyaksiannya? Kemudian Allah Ta'ala berjawab ni, Allah yang menjadi saksi di atas kerasulan Rasulullah daripada semua itu. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala, ayat seterusnya Allah tujukan memang khas ini kepada Ahlul Kitab terutamanya. Sebabnya Ahlul Kitab sepatutnya mereka beriman terlebih dahulu daripada orang musyrik Mekah. Walaupun orang musyrik Mekah tu mereka benarkan Nabi dahulu kerana mereka tak ada kitab. Sedangkan Ahlul Kitab mereka tercari-cari Nabi yang terakhir, mana mereka dah tahu sifatnya. Mereka lebih kenal Nabi itu lebih pada anak mereka. Tu sebabnya mereka kenal anak mereka. Bila anak mereka besar, anak ni dulu macam ni, dah sekarang macam ni, baru tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan baginda lagi, Allah dah ceritakan sifat-sifat baginda. Okey, buktinya insya-Allah ayat pada pagi ni tengok pada ayat yang ke-20 dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Jadi Allah jelaskan sendiri. Ini sifat mereka Ahlul Kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Subhanallah. Jadi Allah jelaskan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Allah tu beri Ahlul Kitab, nampak? Jadi ini bukan pada musyrik Mekah, pada Ahlul Kitab sendiri. Iaitu Yahudi dan Nasara. Karena saya kaitkan dengan sebab nuzul ayat lepas kan. Iaitu pembesar Mekah ni, mereka berjumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi, dengan orang Nasara, tanya, Muhammad ni betul ke tak? Ada dalam kitab kamu? Tapi tak fahamlah. Ahlul Kitab ni, mereka terutama orang Yahudi, mereka tu nak yakin bahawanya orang Yahudi sahaja yang boleh jadi Nabi. Seolahnya Allah Ta'ala utuskan pok Yahudi sahaja yang jadi Nabi tadi. Jadi mereka pun menolak. Padahal mereka tahu kebenaran. Mereka menolak tadi. Menolak Muhammad. Jadi bukan saja mereka, ini tekan sesat lagi menyesatkan. Dah mereka sesat, kemudian orang musyrik Mekah tu sebenarnya mereka tak ada kitab. Tu. Jadi mereka pun ikut je. Itu yang jadinya. Jadi Allah jelaskan orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, mereka kenal Nabi Muhammad tu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tu. Macam kita lah, bila anak kita lebih kenal daripada orang lain. Jadi Allah Ta'ala gambarkan seperti anak ni, makna apa? Bahawa mereka ni sangat tahu. Sangat tahu. Sebabnya dalam kitab mereka Allah Ta'ala cerita dah. Sifat kaum, sifat kaum yang apa? Nabi akan lahir tadi. Kemudian ataupun pribadi baginda, subhanallah, dan ataupun ataupun kita pun selok belok berkaitan dengan qabilah. Qabilah semua dah Allah Taala cerita dah. Tapi Allah tak ceritalah orang ni nama Muhammad sekian-sekian ni, tapi Allah cerita sendiri supaya mereka
beriman kepada Allah. Sebab itulah, ya, kalau kita masih ingat tak, ya, apabila di antara sahabat Nabi SAW yang berhijrah ke Habsyah, ya, zaman Mekah, ya, bila mana ataupun gangguan daripada orang musyrikin Mekah ni amat hebat, sahabat-sahabat ditangkap, didenda, ya, disiksa dan sebagainya, maka Nabi kata bersatu, siapa yang boleh berhijrah untuk selamatkan, ya, agama mereka, berhijrah. Maka di antaranya lah Ja'far, itu bukan keluarga Nabi sendiri yang berhijrah ke Habsyah. Dan di sana Najasyi, raja Habsyah tadi, dia kita panggil raja, sebenarnya dia bukan raja, dia gubernur je. Sebab dia di bawah apa kekuasaan mereka ni di bawah Rom juga. Di bawah Rom juga. Sebab ni mereka ni beragama Nasara. Agama Nasara. Agama Nasara ini dahulu sebelum Kristian, tapi pecah daripada Nasara jadi Kristian tu. Kristian sesat terus. Nasara dulu ada yang benar. Najasyi ni bila mana je Ja'far dan sahabat-sahabat ni, hanya beberapa orang je yang datang, mereka pergi menghadap kepadanya nak minta perlindungan. Dan Najasyi dia dapat berita bahawa apa? Ada orang yang mengatakan bahawa di Mekah telah muncul Nabi yang terakhir. Dan dia seorang yang ahli kitab. Bila dia tanya kepada Ja'far sifat-sifat yang ada pada Nabi itu, subhanallah, ini kata orang yang ada hidayat, terus dia beriman, mengucap kalimah syahadah. Sebab tu Najasyi dia beriman, dia Islam, cuma dia tak jadi sahabat sebab dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi dia hidup dalam Rasulullah. Sebab itulah apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dan pada hari kewafatan Najasyi itu, maka Rasulullah ada sembahyang, ya, sunat jenazah ghaib. Tu beran Najasyi. Itulah menjadi dalil kepada kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tambah kita mazhab Syafi'i yang mengatakan apa? Solat jenazah ghaib. Ada. Dia hanya satu mazhab yang tak ada, ya. Mazhab Hanafi yang tak ada. Mazhab Hanafi dia tak ada sembahyang jenazah ghaib. Jenazah ghaib, tapi 3 mazhab lagi ada. Okey. Jadi kita kembali kepada kitab kita ini. Jadi sebab itulah maka Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka ni sememangnya tak nak beriman. Baik. Benarlah, ya, Allah ceritakan dalam Quran, kalau kita lihat tak, betapa hipokritnya Yahudi, tak? Sebab apa? Seolah macam mereka nak mengatur Nabi pun nampak daripada pok dia sendiri. Sebab tu sekarang hipokrit mereka tu berterusan sampai anak cucu mereka, cicit mereka ni, hak sekarang ni yang ada sekarang, mereka nak mengatur dunia kena ikut dia. Dunia kena ikut dia. Dia yang menjajah sahabat-sahabat kita di Palestin, dia mendakwa itu negara dia. Dia boleh masuk PBB, sedangkan Palestin tak nak diiktiraf. Allahu Akbar. Nampak tak? Inilah yang memang kita yang kita duk baca setiap hari dalam sembahyang kita, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak ikut jalan yang dibawa oleh para anbiya, syuhada wasolihin, yang Allah sebut wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Itu cuma kita ambil tafsir Ibn Abbas lah. Tafsir Ibn Abbas kata apa? Orang maghdub ni ditujukan kepada orang Yahudi. Kita minta jalan bukan orang yang dimurkai. Nampak tak? Itu apa? Tafsir Ibn Abbas kata orang murkai ni siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Tu ya. Sebab orang Yahudi ni mereka memang paling anti Islam sejak dulu lagi. Waladhdallin di tafsir Ibn Abbas itu pokok Nasara. Kemudian pokok Nasara ni memang kita jadi musuh kita juga. Cuba lihatlah berlakunya perang salib selama 100 tahun. Islam dapat menguasai Baitul Maqdis tu zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baru orang kemenangan dapat menguasai tu. Baik. Tapi kita lihat pula dalam Quran,
Allah sebutkan tentang apa? Allah kata kepada kita, Allah cerita, kalau kau nak dapati orang yang lebih hampir kepadanya, yang lebih hampir kepada kamu, umat Islam, orang Nasara. Nampak tak? Orang kata orang Nasara ni lembut sikit. Jadi kita ambil ayat Quran tu, hari ini sampai bila-bila pun orang Yahudi takkan terima kita. Orang Nasara dia ada juga prihatin. Ada juga prihatin. Tapi sekarang Kristian, kita faham, Kristian bukan Nasara. Kristian bukan Nasara. Jadi join together dengan pok Yahudi juga. Okey, tak apa, kita kembali sini ya. Saya cerita apa? Sebabnya apa? Ahlu kitab ni mereka kenal. Sebabnya Allah Ta'ala ceritakan dalam kitab mereka. Sebab tu bila mana mereka ini, kita ingat asal kita apa? Memang kita apa? Mereka ni keturunan daripada anak beranak Nabi Yaqub alaihissalam. Memang kita semua ni bangsa apa sekalipun semua asal daripada Nabi Adam, kata nombor satu. Tapi orang nak kata mereka ni berhijrah tu. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak tak? Zaman Nabi Yusuf tu mereka hijrah ke Mesir. Ke Mesir. Jadi sebenarnya mereka tak ada negara. Mereka tak ada negara. Okey, zaman Nabi Musa, daripada Nabi Yusuf kemudian Nabi Musa alaihissalam, munculnya puak Yahudi ni 12 puak. Dan 12 puak sama-sama dia pun tak join together tu. Sebab tu ni, bila Nabi Musa alaihissalam pergi mana pun, kena buat mesti 12 belaka. Tengok masa di perang Tih. Di perang Tih sesat kan? Tu, nak minum air, Nabi Musa ketuk batu, terpancar 12 mata air. Sebab apa? Satu puak satu mata air. Nak kata dia pun tak sama juga. Tu. Dan demikianlah juga masa Nabi Musa AS nak selamat pada Fir'aun tu, ketuknya laut dengan tongkat, terpecahnya jalan 12 jalan. Kalau tak, seorang pun tak nak turun kalau satu jalan saja. Tu nampak tak? Puak-puak Yahudi nak kata kalau kita hukumkan orang yang paling keras hati dalam dunia ni memang puak Yahudi. Tengok macam sekarang, macam mereka lakukan pada saudara-saudara kita di Palestin tadi. Allah Akbar, ya. Merah. Jadi Allah Ta'ala jelaskan mereka ini kenal sifat Nabi itu sebab ada dalam kitab mereka. Sebab tu dia kata, bila mereka daripada 12 puak yang berada di Mesir zaman Nabi Musa, selepas anak cucu mereka pula, sebab mereka nak cari Nabi yang terakhir, cuma mereka yakin datang pada kaum mereka sendiri. Mereka dah mengembara di seluruh tanah Arab. Mereka cari seperti mana tempat yang terdapat dalam kitab mereka tu. Allah sebut, di antara Allah sebut tempat itu banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma. Yalah, kalau hari ni kalau kita pergi sebut antara Mekah dengan Madinah lebih banyak pokok kurma. Tu, ya. Sebab tu bila mereka datang jumpa Madinah, maka tinggal 3 puak ya. Bani Qainuqa, Quraidah, Nadir. 3 ni je yang tinggal. Mereka berada di kawasan Khaybar. Khaybar ni dia pinggir Madinah, bukan dalam bandar. Sebab dalam bandar ni puak Arab yang duduk, iaitu puak Aus dan Khazraj, yang mereka ni juga asal dari Yaman. Dia sebenarnya kata Arab asalnya sebenarnya adalah dari Yaman. Kenapa? Kena mungkin orang tahu itu Arab Saudi. Nama ya Arab Saudi itu. Tapi itu dah ataupun daripada bukan hak yang Ori. Hak Ori datang daripada kata keturunan yang asal itu datang daripada Yaman. Okey. Jadi 3 puak ni lah yang Allah tujukan. Sebab ni mereka hidup zaman Nabi SAW. 3 puak tadi ya. Jadi orang Yahudi ni, terutama pendeta-pendeta, bila mereka datang, mereka duduk di tempat mereka itu, mereka akan baca kitab. Seorang macam kita lah juga, ada guru kita baca kitab. Apabila ada dalam kitab mereka ada menyebutkan sifat Nabi, mereka akan tinggal. Mereka tak akan sebut. Mereka tak akan sebut. Sebab mereka bimbang orang-orang Arab di Madinah akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita fahamlah, hidayat di tangan Allah ya. Allah yang beri petunjuk kepada tu ni. Alhamdulillah, Aus dan Khazraj inilah yang banyak membantu Islam. Sebab mereka pertama sekali tempat kita panggil tanah air mereka tu lah, kita panggil apa? Madinah tu.
Mereka sediakan tempat untuk Nabi SAW. Dia sebagai paksi untuk Islam sedunia. Daripada situlah pada Madinah. Sebab itulah maka bila Nabi SAW datang ke Madinah, maka dia kata sebagai Madinah Munawwarah. Madinah Madinah tu kalau kita kata apa, kalau zaman sekarang kalau bahasa Arab biasa Madinah tu mana bandar. Sebab bila orang berkumpul ramai kan jadi bandar. Tapi nama tempat tu juga sebagai Madinah. Kerana kita Munawwarah sebab bercahaya. Sebabnya daripada Madinah tu terpancarnya Islam seluruh dunia. Sampai kita tengok sampai sekarang kan. Itu asal daripada Madinah tadi. Baik. Cumanya orang Yahudi ni, terutama mereka sengaja mereka nak tolak Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam kitab mereka Allah jelaskan tempat yang Nabi tadi banyak pokok kurma. Dan pokok kurma tu di Madinah. Sedangkan Nabi lahir di Mekah. Sebab tu mereka sengajalah mereka nak cari ke alasan. Muhammad bukan Nabi, Muhammad bukan lahir di Madinah. Madinah ni ada pokok kurma. Baik. Sebenarnya kena faham. Dalam kitab mereka tu Allah Ta'ala tak kata pun yang Nabi Muhammad itu lahir di tempat yang banyak pokok kurma. Cuma kita nampak tak? Nabi hijrah ke situ. Nampak tak? Daripada Mekah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi tepat seperti mana dalam kitab-kitab mereka. Kita kena fahamlah. Kitab mereka yang asal tu bukan mereka yang tulis, bukan mereka yang buat, itu datang daripada Allah. Macam kitab Al-Quran tu yang datang daripada Allah Subhanahu Taala. Habis nak menipu macam mana? Benda itu dalam kitab. Kecuali orang tu orang yang memang tak nak agama. Okey. Sebab tu saya bagi contoh lagi. Tadi saya bagi Najasyi, sahabat juga di antara sahabat yang besar di Madinah. Siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kita selalu dengar, kalau dah tafsir selalu dikaitkan dengan Abdullah bin Salam. Sebab apa? Dia seorang yang hebat. Dia pendeta Yahudi di Madinah. Pendeta ni maksudnya orang alim. Orang alim, hebat, ilmu banyak. Sebab dia orang yang berpandukan kepada kitab. Sebab itulah di antaranya ramai orang Yahudi tu yang paling mudah sekali terima Nabi Muhammad SAW adalah beliaulah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam lah dia bila mana datang Nabi SAW, dia pergi jumpa Nabi SAW, adalah dia bertanya beberapa perkara kepada Nabi SAW, dan apa Nabi jawab itu tepat dengan kitabnya. Jadi terus dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Subhanallah. Nampak Allah bagi petunjuk cara itu. Benar? Jadi sebab itulah kenapa Allah katakan mereka kenal seperti anak tadi. Sebab saya sebut dah panjang lebar tadi dah. Najasyi boleh beriman, Abdullah bin Salam boleh beriman, sebab mereka ahli kitab yang Allah bagi petunjuk, bagi hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Tapi tak ramai. Itu jawapannya. Tak ramai yang beriman. Mungkin kita tu, kenapa peliknya mereka? Jawapannya tak pelik. Hidayah di tengah Allah Ta'ala. Baik, kita tengok sekarang. Kita mengaku Islam pun ramai. Mengaku Islam ramai tak? Ramai juga. Tapi berapa orang yang berpegang dengan Al-Quran? Berapa orang yang ikut sunnah baginda SAW? Hanya ikut gitu saja. Saya beriman. Saya boleh mengaku kedua kalimah syahadah. Sembahyang tak? Kadang-kadang. Nampak tu? Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Kadang-kadang buat. Tapi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Itu banyak kali buat. Itu. Nampak tak? Jangan kita hanya lihat pada Yahudi zaman dulu je. Teruknya orang Yahudi zaman dulu. Kita pun ada kitab Al-Quran. Tapi tak dapat jadi panduan lagi. Memang saya kata secara ikhlas, saya kata apa? Pada hari ini saya kata satu dunia sekalipun, negara mana pun belum lagi dapat berpandu pada Al-Quran. Walaupun negara Arab sekalipun. Kita ambil sedikit, tapi yang kita tinggal banyak. Okey, ingat sebab itulah Islam tidak bersatu. Yang kita lihat sekarang, tidak menjadi kekuatan seperti zaman Nabi SAW. Sebab zaman Nabi SAW, pertama sekali setiap ayat Quran turun, terus mereka beramal.
Nah, setiap hadis mana percakapan baginda sallam, mereka dengar, keluar pada masjid, mereka terus beramal. Kita ini bukan nak kita orang lain tak. Kita kadang-kadang kita dengar banyak pun berapa kita dapat beramal. Illa masya-Allah kan. Nah, tapi alhamdulillah lagilah boleh dengar lagi. Ada? Baik. Baik, jadi kemudian Allah Taala jelaskan lagi. Kemudian apa mereka itu? Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ini yang jadi nanya Allah kata dah. Nah, jadi teman-teman, orang-orang yang merugikan dirinya, yang rugi diri sendiri sebab apa? Sebab ahli kitab mereka tahu kebenaran tapi mereka tak ikut. Mereka tak ikut. Nah? Jadi Allah kata sifat mereka ni, fahum la yu'minun. Maka mereka tidak beriman, iaitu tidak beriman kepada Allah. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Sebab kitab datang dari Allah. Bila mereka tak berpegang dengan kitab, makna mereka tak beriman kepada Allah. Okey, ya. Jadi kita ambil istinbat sebab Quran ini sebagai pengajaran untuk kita. Jadi tadi Allah kutukkan orang-orang Yahudi Nasara sebab mereka ada kitab. Nah, mereka ada kitab, sepatutnya mereka berpegang dengan kitab. Okey, saya kata kembali kita pada zaman sekarang, kita umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kita juga ada kitab Al-Quran. Ya? Berapa ramai yang berpegang. Dengan Allah kata, ya, mereka yang rugi siapa? Tadi, mereka yang tidak beriman. Okey, sekarang ni kita faham. Kalau orang kafir zaman sekarang memang mereka rugi sebab mereka tak beriman. Yang macam sekarang juga, kita yang mengaku orang Islam juga akan jadi rugi. Rugi siapa? Sebagai contoh saya kata, dia tahu sembahyang tu wajib. Kalau orang yang sembahyang tu insya-Allah Allah akan permudahkan syurga untuk dia. Nah, tapi dia tak sembahyang. Bukankah itu merugikan diri dia? Dia tahu sebabnya orang tak sembahyang akan masuk neraka. Nampak tak? Sebab tu dia kata walaupun Allah tujukan kepada puak ahli kitab, kita ambil kita sekarang. Kita jangan jadi macam mereka. Itu tujuan Al-Quran. Nah, sebab Al-Quran ni kebanyakannya sebagai nasihat. Ingat tak? Sebagai nasihat itu yang terbanyak sekali. Setengah orang tu dia tak faham tentang isi kandungan Al-Quran. Dia kata, dan Quran ni mesti hukum hakam paling banyak. Jawapannya tidak. Ya, ulama dah cek belaka daripada Al-Quran tadi. Nah, yang berkaitan dengan hukum ahkam tak lebih daripada 500 ayat. Sedangkan Al-Quran semua 6,000 lebih. Banyak tak? Banyak. Nah, yang berkaitan dengan hukum ahkam, hukum ahkam ni bentuk perintah semua ni lebih kurang dalam 500 ayat sahaja. Yang lain kebanyakan adalah untuk berbentuk pengajaran. Kalau tengok contoh kita nampak bentuk cerita banyak kan? Macam kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh yang dibinasakan. Ini adalah sebagai pengajaran, iktibar. Allah cerita bentuk sejarah kan? Kita panggil sebagai tarikh sejarah. Tapi kita ni yang kemudian ambil tibar seperti mereka. Lihat, orang yang beriman mereka selamat walaupun bilangan mereka sedikit. Ya? Ingat zaman Nabi Nuh AS. Nah, bukan yang kita tahu orang yang kita taklah kita tahu zaman macam zaman sekarang yang berbilin-bilin manusia kan. Tetapi mereka yang beriman itu hanya ada setengah riwayat kata 83 orang je. Itu yang selamat. Yang lain habis. Semuanya dibinasakan, Allah tenggelamkan dalam banjir besar. Allahu Akbar. Ya. Baik. Jadi sebab tu Allah ceritakan mereka yang rugi itu sebab tak beriman. Tu. Hari ini juga kita juga yang tahu ya, tentang syurga neraka. Balas syurga macam mana hebatnya kan Al-Quran. Kemudian neraka untuk siapa? Termasuk orang yang tak juga sembahyang. Tu. Ya. Di antaranya tengok Al-Quran Allah Subhanahu Taala ceritakan soalannya perbualan di antara ahli syurga dan ahli neraka nanti. Tanya ahli syurga kepada ahli neraka, ma salakakum saqar? Atau Al-Qurannya, ma salakakum saqar? Apa yang membuatkan kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Nama neraka saqar tu. Yang pertama kali jawapannya mereka apa? Lam naku minal musallin. Dulu kami di sembahyang, dulu kami di dunia tak jaga sembahyang. Nampak tu? Ada dah Allah sebut apa? Cerita tu supaya jangan jadi macam tu. Di antaranya apa? Orang yang masuk neraka
mereka yang tidak menjaga sembahyang. Allahu Akbar. Ya, jagalah, sebabnya solat tu perkara yang paling penting sekali tak? Tapi kalau kita jaga solat, bukan solat saja. Setengah orang tu mari sembahyang balik, mari sembahyang balik. Nak sembahyang mesti tahu ilmu. Kena belajar lah. Kalau tak belajar, entah amalan itu salah ataupun ada yang batal tidak diketahui. Nah, jadi macam mana nak diterima oleh Allah Ta'ala? Kena faham tu. Ya, sebab tu nak kita sebut tak, orang yang kita Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Wahai yang beriman, beramal soleh. Okey, beriman itulah asas. Beramal soleh dia ada syarat dia. Salah satu dari syaratnya apa? Ada ilmu. Jadi kena belajarlah. Ya, kena belajar. Tak belajar, tak boleh. Dah. Okey tu. Ya, jadi Allah jalakan jangan jadi orang yang ogi tadi. Okey. Baik, kemudian tengok ayat seterusnya, maka Allah Taala bertanya kepada mereka. Tanya mereka dah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Ya. Jadi Allah tanya kepada mereka sini untuk fikir. Dan siapakah yang lebih zalim? Allah. Siapa yang lebih zalim? Daripada orang yang membuat satu pendustaan terhadap Allah. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Tu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keuntungan. Tak akan berjaya. Allahu Akbar, ya. Jadi nampak di sini ada dua perkara. Dua perkara yang Allah tanya supaya terutama ahlul kitab. Terutama ahlul kitab lah. Ya, Allah tanya siapa yang lebih zalim? Sebab apa? Yang pertamanya sebab mereka ini mendustakan terhadap Allah. Tu. Antaranya mereka mendustakan apa? Mereka tahu dalam kitab mereka, Nabi yang terakhir itu akan mendapat kitab. Allah dah cerita dah akan dapat kitab. Jadi mereka dengar ayat Al-Quran, tapi mereka menolak. Kata mereka itu bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah. Ini daripada ahlul kitab sendiri. Tadi bukannya apa sebabnya kita apa dah? Kerana ta'assub. Ta'assub apa? Nabi tak boleh bangsa lain. Nabi hanya orang Yahudi je. Ya. Sebab tu Allah tak, kalau kita ni kita kaitkan dan surah Fatihah. Kenapa Ibn Abbas menafsirkan ghairil maghdub, bukan jalan kita minta, bukan jalan orang yang murkai. Kenapa dia kaitkan dengan orang Yahudi? Sebab orang Yahudi ni Allah Ta'ala beri kenabian kepada mereka panjang masanya. Panjang masanya. Kita bayangkan sebab mereka ini daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Daripada Yaqub alaihissalam itu lah yang atau ya bermulanya kita apa? Generasi Yahudi tadi. Nabi Yaqub alaihissalam sampai kepada Nabi Musa. Berapa Nabi Rasul? Panjang masa mereka, yang paling panjang sekali. Paling panjang sekali. Tu. Kemudian Allah putuskan, nampak tak? Allah putuskan apa? Dengan Nabi Isa, tapi mereka tak fikir. Sebab tu Allah jadikan apa? Nabi Isa ni walaupun maknya daripada Yahudi, tetapi tiada bapa. Nak cerita apa? Supaya mereka ni fikir. Ambil tadabbur. Dah tak ada dah keturunan Yahudi. Nampak tak? Nabi Isa tu. Sebab tu orang Yahudi tak terima Nabi Isa. Nampak? Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni kita biasa kaitkan tak? Anak tu dia akan ikut daripada keturunan sebelah bapa. Sebelah bapa. Tu. Malahan orang Yahudi ni mereka tak terima Nabi Isa juga. Mereka menuduh Maryam berzina. Dikatakan Nabi Isa itu sebagai anak luar nikah. Tu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi dalam ayat ni maka Allah katakan, Allah tanya supaya mereka fikir ni ahli kitab, siapa yang lebih zalim? Orang yang mendustakan terhadap Allah. Tu mereka rekakan perkara yang bukan terhadap Allah Ta'ala. Baik, cuba lihat. Antaranya mereka menisbahkan apa? Orang Yahudi. Uzair ibn Allah. Uzair anak Allah. Nampak tak? Sedangkan Allah SWT
Nah, Allah Ta'ala yang Maha Esa bukan macam makhluk. Nah, lam yattakhidh walada. Allah Ta'ala tak pernah mengambil sebarang anak. Walam yakun lahu sahibah. Allah Ta'ala tak pernah ada isteri. Nah, taklah macam menggambarkan Allah Ta'ala macam manusia pula ada nafsu. Nah, macam manusia ada nafsu. Kita ni betul lah Allah Ta'ala bagi nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak makan tak minum lah kita. Sebab kerana nafsu lah kita makan minum juga. Bukan sekadar apa terhadap atau keperluan apa pasangan saja. Allahu Akbar. Itu apa pembohongan orang-orang terutama orang Yahudi tadi. Ya. Kalau kita tengok Nasara pun pembohongan juga. Sebab mereka ni apa? Mereka orang tekah Yahudi tadi menolak Nabi Isa. Hak yang Nasara pula mereka mengatakan ya Isa itu adalah anak Tuhan pula. Allah. Maryam ibu yang mengandung anak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Itu hak sebelum tu. Nampak tak? Hak Nasara dulu. Mari berkristian terus mengatakan apa? Tuhan terus. Nampak tak? Sesatnya mereka. Sesat mereka. Jadi yang pertama sebab apa? Mereka yang paling rugi sebab mereka menganiaya diri mereka sendiri. Tahu benda tu benar? Nampak? Ya, terutama terhadap Allah Ta'ala mereka membuat pendustaan. Okey, kemudian yang kedua ni yang kedua Allah sebut lagi au tu atau ataupun tadi berdusta apa dia buat pendustaan terhadap Allah. Terutama tu daripada pendeta-pendeta tu. Au kadzdzaba bi ayatih atau mendustakan ayat-ayatnya. Mendustakan ayat-ayatnya. Baik. Maksud di sini ayat ni termasuk pertama ayat Quran. Okey. Sebab bila mana apa orang Yahudi mereka semua tak terima Al-Quran sebagai mukjizat kepada Rasulullah ataupun sebagai satu kitab yang turun kepada Allah, mereka tolak. Okey. Baik. Itu yang kita tahu, itu bagi pendeta-pendeta. Kemudian pengikut-pengikut ni pula. Ni tadi kalau terlebih pendeta kan pengikut pula. Mereka menolak ayat ni apa? Iaitu mereka tahu. Sebab mereka lihat. Mereka juga pernah melihat apa? Mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW daripada Al-Quran. Mukjizat ya. Sebab mukjizat ni ada dua jenis. Satu mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Hissi ni maknanya adalah mukjizat yang mana Allah Ta'ala boleh manusia nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Mata kepala mereka sendiri, dan boleh menyentuh, boleh rasa, boleh makan pun ada. Boleh makan pun ada. Tu kan zaman Bani Israel tu ada manna wa salwa. Tu mukjizat kepada Nabi mereka lah. Manna wa salwa yang Allah turun pada langit tadi. Zaman Nabi SAW kan, bulan terbelah yang diminta oleh musyrikin Mekah kan. Mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Bulan terbelah dua. Dan juga ada lagi perkara-perkara yang kita yang zahir pada Nabi SAW dah. Antaranya itu yang Allah cerita ni, sahabat lihat sendirilah. Air yang boleh keluar daripada jari-jari Nabi SAW. Tapi tak nampak lah ya. Cuma Nabi celup dalam air, kemudian air itu ya, jadi banyak. Setelah air keluar daripada celah-celah jari. Subhanallah, kita ni cucuk jari ya keluar darah lah, mana keluar air. Itu mukjizat. Allahu Akbar ya. Jadi sebab tu kita yang tadi Allah Ta'ala kutuk pemimpin-pemimpin, dan kemudian Allah kutuk pula campur sekali dengan orang-orang bawahan ataupun pengikut-pengikut yang mana mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu antara mereka ni adalah orang yang paling yang paling zalim sekali. Tak ada orang lain yang lebih zalim daripada mereka tadi. Jadi sebab tu Allah sebut waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzaba bi ayatihi, dan siapa yang lebih aniaya ni lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah atau mendustakan ayatnya. Iaitu makna apa? Dengan kata lain, tak ada lagi orang lebih zalim. Tu.
Tak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah setelah tahu kebenaran. Ya, itu dengan mengatakan apa? Allah Ta'ala, dah. Baik. Allah SWT hanya macam puak ahli kitab mengutuskan puak-puak dia saja. Sebagainya. Ya. Kemudian tak ada lagi yang lebih zalim pada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, iaitu bukti-bukti dengan dalil yang Allah turunkan, ya, untuk menunjukkan kebenaran apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kerana zalim sangat mereka ini, Allah sebut apa? Innahu la yuflihul zalimun. Ni jawapannya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keuntungan ataupun tak dapat kejayaan. Yuflih asalnya berjaya. Berjaya orang beruntung. Tapi mereka ni tak akan mendapat keuntungan tadi. Baik, maknanya jadi mereka ini, mereka yang menolak kebenaran tentang Allah Ta'ala dan juga kemudian bukti yang turunkan oleh Allah SWT, maka mereka inilah pertama sekali orang yang paling zalim dan mereka yang orang yang paling rugi. Sebab tu orang kata tak beruntung. Tak ada pun kita kata apa? Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan dia. Dah. Baik. Orang yang berdusta ni ada menolak, dan orang yang tak terima, semua ni orang yang rugi. Orang yang rugi. Baik, itulah kembali kita kepada umat Islam sekarang, ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Kita dah dengar daripada Al-Quran, kita dengar daripada tazkirah, daripada kuliah-kuliah banyak dah kan. Tak kira masalah fiqh ke masalah tauhid kan. Betulkan semua, pegang, amalkan. Sudut tauhid terutama, kita nak mengesakan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sepatut bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, itu sudut akidah, ya, sudut tauhid. Dan sudut apa, fiqh, inilah muamalat kita, betulkan kehidupan kita sebagai umat Islam. Jangan pula macam kita belum dengar dah. Dia kata apa? Dia kata dia ni ada hutang, dia kata. Dia hutang kepada apa? Kepada orang bukan Islam. Lepas tu dia kata apa? Kalau kita hutang dengan orang Islam ni wajib bayar. Kalau kita hutang kepada orang bukan Islam tak wajib bayar. Hukum daripada mana pula? Itulah dia kata. Kalau tak ada ilmu, kita akan buat hukum sendiri. Tak kira dalam bentuk muamalat, hutang tetap dibayar. Hutang tetap dibayar, ya. Sebab tu tengok Nabi SAW sebelum wafat kan, Nabi nak tukar makanannya sebab tak ada makanan untuk keluarga Rasulullah kan. Baju besi, baju perang Nabi SAW, Nabi gadaikan kepada Yahudi. Sebab orang Yahudi ni, Allahu Akbar, memang Allah Ta'ala bagi kenikmatan dunia kepada mereka sejak zaman dulu lagi. Sejak zaman dulu lagi. Sebab apa dah? Mereka ni kita panggil orang kaya. Senang orang kaya, orang senang duniawi mereka ni. Sekarang pun siapa yang paling tinggi? Mereka lah, tak ada orang lain. Dunia Allah bagi pada mereka. Tetapi dunia inilah yang menutup mereka daripada hidayat. Allahu Akbar, ya. Sebab itulah kita juga kita minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan dunia, dengan kebaikan, wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa. Sebab ayat sebelum tu Allah ceritakan, wa minhum, di antara mereka tu apa? Yaqulu, orang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Diminta dia, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kami di dunia. Dia tak sebuah akhirat. Ini yang banyak berlaku sekarang. Tengok, kalau kita pergi mana pun, mintalah dia jadi kaya. Minta jadi kaya. Kaya apa? Kaya dunia. Itu je. Kaya boleh. Nak apa? Dunia boleh. Kalau tidak, macam mana kita nak bagi zakat kan? Kalau tak kaya, ataupun tak ada nisab. Tapi yang paling penting, kaya hati. Kaya hati, kaya iman. Inilah yang paling agung, yang paling hebat sekali. Paling hebat sekali. Okey. Baik, kemudian apa jadi kepada mereka? Tengok Allah Ta'ala jelaskan sini, ya. Tentang apa? Tentang mereka ini. Sebab mereka ini orang yang musyrik. Orang yang musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah ceritakan balasan mereka. Balasan mereka. Okey, tengok tu, ya. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Tahu ya, Allah ceritakan tentang tahu tentang kaum musyrikin. Bila kaum musyrikin termasuk oleh kitab juga. Sebab mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma nasyuruhum jami'an. Allah sebut ingatlah. Ingatlah apa? Peristiwa yang akan berlaku. Tak berlaku lagi. Tapi ingat ini perkara akan berlaku. Dan ingatlah. Allah sebut apa? Yauma, hari. Hari ini ingat. Maksud tak ada hari lain bukan hari ini. Hari di dunia. Hari akhirat nanti. Nasyuruhum jami'an. Hari yang di waktu kami menghimpun mereka semua. Mereka semua apa? Daripada nenek moyang mereka sampailah mereka ni. Iaitu maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti. Tak lain tak bukanlah ya. Sebab mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan himpunkan mereka tu pada kita panggil apa? Tempat yang sama-sama mereka. Ya. Dan Allah kumpul tu bila hari kiamat. Tujuannya apa? Untuk dihisap. Kenapa dihisap? Untuk diberi balasan. Kenapa diberi balasan? Sebab di akhiratlah adil. Ingatlah, di akhirat adil. Di dunia tak adil. Bukan nak kata tak adil 100%, tapi belum berlaku keadilan yang sepenuhnya. Kita tengok, kita fahamlah ya. Kita tengok kan. Orang buat salah sikit kena masuk penjara. Orang buat salah yang banyak sekalipun dilepas. Faham tu tak? Saya kiaskan supaya kita boleh fikir. Itu tunjukkan apa? Dunia ni belum lagi dapat berlaku adil. Dia ya, orang yang berkuasa, orang yang ada pangkat, kedudukan, maka mereka ini bebas. Kalau kita lihat ni, bukan zaman kita saja lah, kena ingat. Zaman dulu pun sama. Zaman dulu pun sama juga. Okey. Baik. Bila mereka dikumpulkan, apa Allah buat? Summa naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kata ya, kemudian kami akan berfirman kepada orang syirik itu tadi. Allah akan berfirman tu, Allah akan tanya. Apa yang Allah tanya? Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Tu dah. Ya, di manakah sembahan-sembahan yang dahulu kamu katakan? Iaitu yang kamu sembah dulu kepada Allah. Yang kamu dakwa sembahan tadi, makbud tadi dapat tolong kamu, dapat beri syafaat kepada kamu. Mana? Dah. Sebab apa? Bila mana orang kafir dicampurkan neraka bersama sekali dengan hak neraka mereka semua tu, semua jadi bahan bakar pada mereka belaka. Jadi Allah Ta'ala menemplak mereka. Mana? Hak kamu dakwa dulu. Sebab mereka menyangkakan apa? Jadi kita kena faham ni ya. Tu. Jadi sini Allah Ta'ala beritahulah. Allah Ta'ala beritahu di dunia lagi sebab saya hidup lagi. Iaitu mereka ini kalau sembah kepada Allah Ta'ala nanti tak ada manfaat. Tak ada kebaikan. Kenapa tak? Sebab segala sembahan tadi tak dapat menolong mereka, tak beri syafaat kepada mereka. Mereka menyangkakan yang mereka akan selamat daripada azab Allah. Ni, makbud mereka ini akan tolong, akan beri syafaat. Tak ada. Dengan makbud ini jadi bahan bakar untuk mereka. Untuk bahan mereka. Allahu Akbar. Bahan bakar kat mana? Kita ingat dah yang Allah sebut dalam surah Baqarah ni. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduha, bahan bakarnya dan kata apa? Manusia dan juga hijarah ni batu. Sebab apa? Zaman dulu batu-batu tu yang mereka buat apa? Sembahan sebagainya. Tapi Allah sebut kata batu, apa yang menjadi sembahan itu semua akan jadi bahan bakar orang yang sembah tadi. Kalau dia buat daripada emas sekalipun, dengan emas lah dia akan disiksa nanti. Allahu Akbar. Ya, itulah. Sebab mereka mencari makbud sebenarnya Allah SWT tadi. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala kata tu dan haknya nak menunjukkan bahawanya apa? Bahawanya fahaman mereka, keyakinan mereka itu salah. Sebab apa? Tak? Allah sebut dah, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Belakang tu, kuntum taz'umun. Allah tanya, di manakah? Allah apa? Di manakah apa? Sembahan-sembahan kamu, itu sekutu kamu dahulu. Kuntum taz'umun, yang kamu dakwa tu. Yang kamu sangka tu, ataupun tak kira kamu yakin ke tu sebagai makbud kamu yang dapat menolong kamu tadi. Jawapannya tak ada dia. Baik, ini sama dengan surah Qasas. Surah Qasas ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, ba'da minasyaitanir rajim,
Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari kiamat lah, ketika Allah menyeru mereka, ni orang kafir, dan juga orang syirik ni, seraya berfirman, di manakah sekutu-sekutu aku yang dahulu kamu katakan? Hak kamu dakwah, mana sekutu? Sekutu ni yang kamu sembah tu lah, yang kamu menduakan dia dengan Allah Ta'ala. Di mana? Tak boleh jawab tak? Tak boleh jawab tadi. Baik, kemudian apa jadi? Tengok satu lagi. Baik. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Inilah akan jadi pada mereka. Baik, apa jadi? Summa lam takun fitnatuhum, kemudian tidaklah fitnah mereka. Fitnah tadi, itulah ujian yang Allah Ta'ala bagi mereka lah, pembohongan mereka, pendustaan mereka tadi. Iaitu seperti mana dikatakan oleh Atta Al-Khurasani, maksud apa? Kemudian tiadalah fitnah mereka. Maknanya apa yang mereka lakukan itu semuanya dibatalkan belaka, tak ada apa tadi. Sebab kata mereka kata illa an qalu, melainkan mereka berkata apa tu? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini pula dah nak dakwa mereka apa? Kata mereka itu, kecuali mereka mengatakan demi Allah. Itu baru nak mengaku. Demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami menyekutukan Allah. Kami tak sekutu Allah. Subhanallah. Padahal masa dunia mereka sekutu. Baik. Ini kita nampaklah, kita takut jadi orang kita lah. Kita rasa kita dalam Islam sebagainya dah. Kita tak sedar. Sebab apa? Pertamanya tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, faham tak? Kita takut. Sebab syirik ni ada dua perkara. Dua jenis. Satu syirik, syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik jali ni jelas, boleh nampak dengan mata kepala kita. Seperti contohnya orang sembah selain pada Allah Ta'ala kan. Sembah kita apa, batu ke apa kan. Tu hak jali. Tu memang kafir terus. Ni yang kedua ni syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan Nabi SAW berkata, inilah yang Nabi paling takut sekali. Sebab apa? Kalau syirik jali memang untuk kafir, dia tak terima Islam. Hak syirik khafi ni, mereka ni dalam Islam tapi tak sedar. Tak sedar. Mereka tu syirik. Tengok, senang je Nabi kata. Nabi kata nak cerita pada kita, bukan senang apa? Senang pula kita tak tahu benda ni berlaku. Iaitu riak. Nabi kata tu, antara riak. Riak ni boleh jadi dalam bentuk amalan. Bentuk amalan boleh jadi riak. Bentuk apa? Kita apa? Harta boleh riak. Banyak-banyak lagi. Bentuk apa? Mungkin bentuk kita apa? Musaadah, pertolongan. Semua boleh riak berlaku. Bentuk amalan kita tak rasa no. Contohnya, waktu kita depan orang ni, kita nampak masa sembahyang hebatnya, tunjuk pada orang. Kat rumah tak sembahyang. Nampak? Itu sebagai contoh lah. Contoh. Itu sudut amalan tadi. Sudut mali macam mana? Bagi sumbangan sana, bagi sumbangan sini tak. Nak supaya nama dia diwar-warkan. Tak? Ataupun kita bentuk pertolongan tadi. Pertolongan macam-macam lah. Contoh ni datang musim banjir. Nampak tak? Termasuklah tu. Dia bagi apa? Kena ada chop label. Daripada siapa. Tak perlu. Bukan manusia yang beri balasan. Tak perlu Allah yang beri balasan. Kalau tak ada chop pun, Allah yang beri pahala. Kalau ada chop, bukan orang boleh buat apa pun kepada dia. Tujuannya nak cari apa? Nak cari prestige panggil. Kami ni hebat. Mana ada orang boleh buat macam kami? Kalau tak ada kami, tak makanlah awak, matilah awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi macam tu. Buatlah secara ikhlas, muslimin dan muslimat. Kita nak cek ikhlas ni, memang pertama ulama kata apa? Benda tu kita buat secara istiqamah. Nak cek ikhlas, buat secara istiqamah. Nampak tak? Buat istiqamah insya-Allah. Mula-mula kita kata mungkin tak ikhlas. Lepas tu bila buat istiqamah, insya-Allah Allah akan bagi ikhlasan. Yang kedua ni, kita kena letak dalam hati kita, segala apa yang kita buat ni, kita bagi banyak macam mana, kita anggap benda tu sedikit berbanding kepada Allah bagi pada kita.
Apa nak? Kita rasa benda tu sedikit ataupun kita kata dah hati kita, Allah sikit je saya bagi. Walaupun dia bagi banyak macam mana pun. Sebab apa? Apa yang Allah bagi kepada kita lebih banyak. Jadi orang tu dia akan rasa, saya ni tak bagi apa. Telah macam tak ada apa-apa yang dia beri tolong. Padahal dia banyak. Pada mata Allah Ta'ala, orang ni ikhlas. Nampak tak saya kata? Ya? Ambil dua perkara tadi ya. Dua perkara tadi. Macam ni kita tahu tak? Macam kita tahu, kita ni dah Melayu dah. Kita rasa apa macam apa? Kita rasa kita ni dah tahu banyak dah. Jadi pun kita pun majlis ilmu pun tak datang. Jauh pada majlis ilmu. Jangan macam tu. Walaupun kita besar sebagai Melayu Islam, mana kita kena menimba ilmu. Kita saya ni banyak tak tahu lagi. Barulah ada perasaan nak duduk dalam majlis. Nampak? Itu kena ada juga. Kalau tidak, saya ni hebat dah. Saya dah hebat dah. Sembahyang dah. Puasa dah. Haji pergi dah. Umrah. Umrah hampir setiap tahun pergi. Tak apalah yang tu kita. Ya? Okey. Baik. Mereka kata apa? Mereka mendakwa mereka tidak syirik kepada Allah. Mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa? Sebenarnya mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ingatlah ya, itu yang Allah ceritakan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang kita takut tadi ni syirik khafi ni. Syirik khafi ni, syirik yang tersembunyi ni ataupun yang kita tak sedar ni, ya. Sebab itulah kita sentiasalah banyak-banyak kita beristighfar. Cuba kita lihat, lepas sembahyang, pada sembahyang kita buat benda baik dah. Selepas tu kita istighfar kan. Begitulah kita dalam waktu-waktu lain, kalau kita rasa kita ni bersalah, cepat istighfar. Kadang-kadang sebagainya, sama-sama kita, perkataan kita, percakapan kita menyakitkan hati saudara kita. Kita tak sedar. Kita tak sedar kan. Ya, kawan kita tu jenis kita, jenis tak melawan kan. Jenis tak melawan. Kalau melawan tu mungkin kita rasa apa? Terasa sikit kan. Mungkin. Jadi sebab tu pun kita apa? Kena banyak beristighfar, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, jadi sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pencerahan, pengajaran kepada kita. Pertama sekali kita dalil awal lagi, kita ceritakan tentang Pok Yahudi. Faham tak? Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak. Kita hari ini pun saya kata apa tadi? Kita dah tahu tak? Ya? Perkara yang baik, bawa kepada syurga. Perkara yang buruk, bawa ke neraka. Itu kita dah tahu dah. Jadi kita beramal lah. Ya? Dan Allah beri kekuatan kepada kita, dapat jadi panduan, kekuatan untuk kita beramal, dan dapat tawarkan kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.